Okey, jadi cikgu dah mula rekod. Cikgu bagi kerjasama untuk buka kamera. Okey, jadi sekarang dah pukul 8.38. Tengok dah pukul 8.38. Kejap je dah 8 minit. Cikgu ada masa berapa minit lagi? Sejam 50 minit lagi. Masa bergerak dengan pantas. Jadi kita teruskan kita punya kelas. Okey, untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, jadi semua kita cikgu ucapkan selamat kembali ke kelas. Untuk yang dah hadir kelas cikgu Sabtu dan Ahad memang mantap. Sebab apa? Sebab dalam kelas tu Sabtu dan Ahad tu penting. Kita nak guna juga tu hari ni. Kita nak guna juga tu hari ni. Aisyah Zahra datang tak kelas Sabtu dan Ahad hari tu? Extra kelas. Datang. Datang. Nanti tengok bila kita guna. Kelas Sabtu dan Ahad adalah tentang algebra. Algebra ni kamu jangan ingat algebra tu satu bab je. Algebra tu dia guna dekat semua bab. Okey. Jadi cikgu teruskan kita punya lesson pada malam ini tentang garis dan sudut. Okey, fokus kita tentang sudut. 100% malam ini adalah tentang sudut. Sebelum cikgu teruskan, suara cikgu jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Suara cikgu tak tersekat-sekat kan? Ke ada tersekat-sekat? Alamak, cikgu tak dengar. Suara cikgu okey ke? Okey. Okey. Okey, baik. Okey, jadi cikgu akan mula share screen. Cikgu akan mula share screen. Okey, boleh nampak tak screen cikgu share? Boleh. Okey, bagus. Okey. Sekejap cikgu tertutup whiteboard cikgu. Okey, jadi pada hari ini cikgu nak semua orang yang ada dalam ni, yang pertama kalau ada soalan terus tanya. Sebab apa? Sebab bab ni kamu pakai sampai SPM. Itu yang pertama. Yang kedua, salin semua nota yang cikgu tulis dekat depan. Yang ketiga, buat semua latihan yang cikgu suruh buat. Masa kelas ni. Tiga tu je cikgu minta. Tiga tu je cikgu minta. Ada lagi. Yang keempat, respon cikgu punya pertanyaan. Nanti cikgu sunyilah kalau tak ada yang respon. Takkan cikgu nak cakap sorang-sorang. Okey. Jadi hari ini fokus kita adalah tentang sudut. Okey, sebelum kita pergi lagi jauh, siapa tahu sudut tu apa? Siapa nak jawab? Darwisi, sudut tu apa Darwisi? Okey, sudut adalah pembukaan dua garis lurus. Salim. Pembukaan dua garis lurus. Pembukaan dua garis lurus. Sebab tu dalam bab ni dia cakap garis dulu baru sudut. Sebab apa? Sebab bila kita dah habis terang tentang garis, baru kita masuk tentang sudut. Buka. Apa maksud buka? Buka ni maksudnya kalau kita buka mulut kita nganga. Nampak tak? Mana ada orang tanpa menganga? Nampak tu? Bila kita menganga, mulut kita akan terbuka. Itu maksud sudut. Pertama sekali kita kena faham tentang pembukaan sudut. Okey, itu yang pertama. Okey, sudut bergerak. Sudut bergerak. Ni tulis tahu. Sudut bergerak lawan arah jam. Sudut bergerak lawan arah jam. Ingat tu cakap cikgu. Kalau kita pergi kepada arah jam. Ingat kalau kita pergi arah jam dia jadi macam ni. Tetapi sudut bergerak dia macam ni. Tulis. Tulis. Salin tu elok-elok. Okey. Itu yang perkara pertama. Okey. Bila cikgu cakap sudut
adalah 2 garis lurus. Okey, ni cikgu tunjuk dekat depan. Masing-masing boleh tengok. Okey, bayangkan garis yang pertama adalah garis warna hitam. Garis yang kedua adalah garis warna biru. Ni cikgu nota. Nota cikgu ni sila salin tau. Okey. G1. Cikgu namakan dia garis 1. Cikgu nak bagi kamu faham tentang konsep sudut. Yang kedua adalah garis 2. Garis 2. Okey, apa tu garis 1, garis 2? Okey, tengok betul-betul. Okey, pembukaan sudut, pembukaan antara 2 garis. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, mula-mula sekali cikgu buka. Tengok ni. Okey, cikgu buka macam mana? Okey, ni garis lurus kita. Lepas tu, ini garis lurus yang kedua kita. Bermakna sudut dekat sini, kita baca daripada sini, pergi kepada sini. Ini adalah nilai sudut kita. Itu adalah nilai sudut kita. Jelas ke ni? Jelas. Okey, baik. Okey, jadi makin besar permukaan pembukaan kita, makin besar pembukaan kita, makin besarlah nilai sudut. Okey, ni cikgu main letak je 30. Cikgu nak nampak dia terbuka. Okey, jadi ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, cikgu menggunakan garis lurus yang sama. Okey, ni garis lurus yang kedua. Cikgu pergi kepada penjelasan yang kedua. Makin besar cikgu buka sudut cikgu. Makin besar pembukaan cikgu buka. Macam mana tu makin besar? Apa maksud cikgu makin besar? Nampak sudut ni bergerak, dia makin besar. Bermakna sudut dekat sini adalah 60 darjah. Cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk 60 darjah. Dia tak tepat 60, cuma cikgu nak nampak dia makin terbuka. Cikgu nak nampak dekat kamu dia makin terbuka. Okey. Itu adalah situasi yang kedua. Kita pergi kepada situasi yang ketiga. Untuk situasi ketiga, cikgu buka makin luas. Cikgu buka makin luas. Nampak ni cikgu buka makin luas. Bila makin luas maksudnya makin besarlah nilai sudut tu. Bila kita buka makin luas, makin besarlah nilai sudut tu. Tadi 60, sekarang cikgu buka makin luas, dia akan jadi 70 darjah. Okey. Lepas tu cikgu buka lagi. Cikgu buka lagi. Cikgu buka lagi. Cikgu akan teruskan pembukaan cikgu. Tengok je tahu, tengok. Okey, pembukaan cikgu bila cikgu makin buka, dia akan jadi straight macam ni. Dia akan jadi straight macam tu. Jadi bila dia jadi straight macam tu, bila kamu nampak bila dia dalam keadaan betul-betul tegak, bila dia dalam keadaan betul-betul tegak, pembukaan dia macam ni tahu. Bila dia dalam keadaan betul-betul tegak, dia akan membentuk 90 darjah. Dia akan membentuk dia punya darjah sama dengan 90 darjah. Kamu kena ingat tu. Kamu kena ingat tu. Okey, tengah salin tak ni? Nak dengar suara sikit. Tengah salin ke? Alamak, tak ada orang. Hello, tengah salin ke? Ya, tengah salin. Ya. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, bila dah sampai 90 darjah, cikgu buka lagi. Cikgu buka lagi luas. Cikgu buka lagi luas. Bermakna tadi bila dia dah sampai tepat dekat tengah 90 darjah, mana dia berdiri dekat tepat 90 darjah, bila kita buka ke sini, maksudnya nilai dia dah lebih daripada 90 darjah. Jadi nilai dekat sini, cikgu akan bagi 100 darjah. Okey. Cikgu nak bagi kamu nampak flow dia macam mana. Cikgu nak bagi kamu nampak flow dia macam mana. Okey, seterusnya cikgu akan terus buka. Cikgu nak kamu nampak dia terus buka. Okey, cikgu buat dia punya ni. Cikgu nak bagi dia terus buka. Jadi bila dia terus buka dekat sini, bila dia terus buka permukaan
pembukaan dia makin luas. Maksudnya tadi 100 darjah. Bila kita buka lagi luas, maksudnya nilai darjah dia makin tinggi. Dia boleh jadi nilai 160 darjah. Ini tahu. Daripada sini, cikgu buka dia. Dia punya cikgu buka lagi. Okey, cikgu buka lagi. Cikgu buka lagi. Cikgu buka lagi. Okey, sampai seterusnya cikgu makin buka. Cikgu makin buka dia punya darjah. Cikgu makin buka sampai dia membentuk satu garis lurus. Kamu memang nampak satu garis lurus. Sebenarnya bila cikgu bercakap tentang darjah, dia adalah dua garis lurus. Dia membentuk satu garis lurus, tapi kamu kena faham bila dia bercakap tentang pembukaan, dia ada dua garis lurus. Sebab itulah dia letak sudut. Sudut dekat sini menandanya sudut berada di tengah-tengah antara dua garis. Bila dia betul-betul baring, bila betul-betul dalam keadaan garis lurus macam ni, kita akan nampak dia betul-betul dalam keadaan garis lurus, dia sama dengan 180 darjah. Cikgu akan terus buka dia. Cikgu buka dia. Okey, cikgu terus buka lagi. Cikgu terus buka lagi. Salin tahu. Okey, cikgu akan terus buka lagi. Kalau cikgu lag, bagi tahu cikgu. Kalau cikgu tak perasan, WhatsApp cikgu. Okey, cikgu terus buka lagi pembukaan dia. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Bila cikgu buka dia, dia akan mula bengkok ke bawah. Dia akan mula bengkok ke bawah. Jadi, dia punya pembukaan adalah kita baca macam ni. Maksudnya dia dah lebih daripada 180 darjah. Jadi, pembukaan kita akan dapat contohlah 195 darjah. Okey. Okey, cikgu terus buka. Cikgu terus buka. Cikgu terus buka. Cikgu ke bawah pula. Okey, bila cikgu buka dia, bila cikgu buka lagi, sudut dia akan jadi makin luas. Sudut dia akan jadi makin luas. Contoh dia jadi macam ni kan. Dia dah sampai 200 darjah. Dia dah sampai 200. Nilai darjah dia adalah sama dengan cikgu buat 210 darjah. Okey, cikgu buka lagi. Cikgu buka lagi. Cikgu mesti kamu penat kan? Buka bila nak tutup ni. Okey, nanti cikgu tunjuk. Okey, jadi bila cikgu buka lagi, bila tepat dia dekat sini, bila tepat dia dekat sini, dia akan sini adalah 90 darjah. Ini 90 darjah. Sebab apa? Sebab dia betul-betul tegak. Ini 90 darjah. Tetapi sekarang ni, cara kira dia adalah baca daripada sini. Jadi sudut kita dibaca dalam keadaan 270 darjah. Okey. Okey. Cikgu terus buka. Cikgu terus buka. Okey, cikgu akan terus buka bagi kamu nampak bagi kamu nampak cikgu terus buka sampailah dia punya darjah tu jadi sengit macam ni, jadi sengit. Bila dia sengit betul-betul macam ni, dia mendekati 300 darjah. Akhir sekali, habis. Dah nak habis dah ni. Sabar gigih kamu salin. Okey. Bagus. Ni memang kena salin. Akhir sekali kamu akan nampak dia buka sampai satu garisan yang sama. Macam mana tu? Okey, dia jadi macam ni. Bila dia jadi macam ni, maksudnya sudut kita bergerak melengkapi satu bulatan penuh. Dia dapat 360 darjah. Salin. Okey. Cikgu bagi masa untuk salin. Salin. Bagi kamu faham konsep sudut tu. Bagi kamu faham konsep sudut tu. Cikgu hantar dalam grup bagi kamu ni. Form 1 hari Selasa. Leksa, tengah salin ke Leksa? Ya. Okey. Dah siap. Dah siap dah. Bagus. Yang lain dah siap? Yang lain? Dah. Okey, bagus.
Okey, jadi gambar ni cikgu hantar dalam grup WhatsApp juga supaya yang mana tak sempat salin, boleh salin. Eh. Ah. Okey, habis. Ammar sempat sempat salin semua tak? Darwisi sempat salin semua tak tu Darwisi? Separuh je. Baru separuh. Baru sampai separuh. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi Okey. Okey, Zulaika dah habis salin belum Zulaika? Oh, tak ada. Siapa cikgu nak tanya? Zahra Humaira, habis tak salin? Habis. Okey, bagus. Okey, inilah nilai sudut semua. Ada orang tanya macam mana nak kira sudut. Cikgu nak kamu faham sudut tu bergerak lawan arah jam supaya kamu nampak ni jarum kita. Di jarum kita ni. Sebab tu cikgu buat flow ni. Cikgu nak nampak macam mana jarum ni melengkapi sampai satu bulatan penuh. Kalau cikgu tak tunjuk macam mana sudut tu bergerak, kamu tak nampak benda ni. Okey, keadaan yang pertama, bila kamu nampak sudut dia mula membuka. Bila dia mula buka, maksudnya ada darjah. Darjah ni kedudukan dekat mana? Kedudukan dekat mana sudut ni? Sudut ni kedudukan dia berada di tengah-tengah antara dua garisan. Cikgu ulang lagi sekali. Sudut ni berada di tengah-tengah antara dua garisan. Makin besar pembukaan dia, makin besar nilai sudut dia. Ini yang cikgu cuba sampaikan dekat kamu. Sini 30, sini 60, sini 70. Kenapa 30, 60, 70 tu? Cikgu nak tengok kamu tengok garisan warna biru tu. Nampak tu garisan warna biru tu cikgu buka. Buka dia makin lama makin luas. Bila makin lama makin luas, makin besar nilai sudut dia. Eh? Okey, jadi bila 90 darjah, bila dia dah sampai tepat pukul 12, kita cakap tepat pukul 12 ataupun kita nampak tepat dia membentuk petak. Tepat petak dia akan membentuk 90 darjah. Sama juga dekat sini. Walaupun dekat sini 90 darjah dekat sini dekat belah bawah, 90 darjah dekat sini dekat belah bawah. Apa maksud cikgu 90 darjah tu dekat bawah? Okey, baki dia dekat sini adalah 90 darjah. Ini adalah baki dia. Baki dia adalah 90 darjah. Baki dia. Baki sudut. Sebab apa? Sebab dekat sini kamu kena faham bila dia betul-betul membentuk tegak. Garis dekat sini warna biru tegak betul-betul ke atas. Garis warna hitam betul-betul tegak ke bawah. Maksudnya dia akan membentuk 90 darjah. Jelas ke semua? Sampai sini boleh faham? Boleh. Okey. Seorang je boleh. Mana yang lain? Boleh faham ke? Boleh, Cikgu. Okey, bagus. Okey, cikgu terus buka 100 darjah, 160 darjah sampai sini. Yang cikgu bintangkan ni, kamu kena alert. 90 darjah dengan di sini. Sebab apa dia bintang ni? Sebab nilai dia fix. Nilai dia fix. Kalau dia betul-betul tegak, kalau dia betul-betul dalam satu garisan. Kalau yang ini nota dia adalah dekat mana dia dalam keadaan tegak. Betul-betul tegak. Kalau dekat sini nota dia macam mana? Nota dia dalam garis lurus. Kita akan nampak satu garis lurus. Jangan kamu assume satu je garis lurus. Sebenarnya dia ada dua garis lurus. Satu garis lurus warna hitam, satu garis lurus warna hijau. Warna hijau pula. Warna biru. Yang bintang tu kamu kena fix. Lepas ni cikgu nak terangkan balik. Okey, cikgu teruskan. Okey, cikgu buka lagi, buka lagi sampailah yang terakhir sekali. Dekat sini kamu akan nampak dia bulatan.
Cikgu nak nampak. Dekat situ dia akan membentuk bulatan. Bila dia membentuk full satu bulatan bermakna dia akan jadi 360 darjah. Ini apa? Ini baki. Ini adalah baki sudut. Okey. Salin kalau siapa-siapa tak dapat, cikgu ambil gambar, cikgu send dalam WhatsApp Cikgu send lagi sekali sebab cikgu tak. Okey, sampai sini boleh faham ke? Sampai sini jelas ke semua? Jelas. Understand. Jelas. Bagus. Okey, habis dekat sini. Sebab apa cikgu nak cuba tunjukkan? Sebab apa cikgu nak cuba sampaikan benda-benda ni dekat kamu? Sebab bila kamu nampak satu garis lurus, bila kamu nampak pengiraan sudut, cari 3 benda ni. Cari yang warna hijau ni. Cari yang betul-betul tegak, ataupun kalau tak jumpa dia betul-betul tegak, cari yang mana kamu akan nampak di dalam garis lurus, ataupun tak jumpa juga, cari dia kat mana dia akan membentuk satu bulatan. Cari 3 benda ni. Yang lain tak boleh cari. Yang lain soalan bagi. Cikgu ulang lagi sekali. Yang lain soalan bagi. Yang kamu kena cari 3 benda yang cikgu bintangkan tu. Sama ada dia betul-betul tegak. Sama ada dia betul-betul dalam garis lurus. Sama ada dia betul-betul dalam bulatan. Apa yang kamu kena ingat? Bila dia tegak, kamu kena ingat dia 90 darjah. Bila dia dalam garis lurus, kamu kena ingat dia dalam 180 darjah. Bila dalam keadaan bulatan, kamu kena ingat dia dalam keadaan 360 darjah. Inilah maksud sudut. Hari ni kita fokus sudut je. Okey, habis. Okey, kita pergi kepada kita punya homework. Ramai tak hantar homework. Jadi kita akan selesaikan sama-sama. Cikgu pun sibuk sebenarnya Sabtu Ahad lepas. Okey, jadi cikgu sempat buat kelas je. Kenapa cikgu buat kelas algebra Sabtu Ahad? Sebab hari ni kita nak terangkan macam mana nak selesaikan soalan di depan menggunakan algebra. Cikgu nampak ada lagi yang tak faham macam mana nak selesaikan algebra. Jadi cikgu tangguhkan niat cikgu untuk buat penjelasan homework bagi kamu punya pengukuhan tentang algebra. Okey, jadi kita tengok kepada soalan A, soalan B, soalan C. Bila kita tengok soalan A, soalan B, soalan C, kita akan nampak di mana dia punya garis lurus betul-betul dalam keadaan tegak. Tegak tu tak kisah sama ada dia tegak macam ni, dia tegak macam ni, dia tegak macam ni. Asalkan dia dalam keadaan tegak, kamu akan nampak dia bucu dia tegak. Kamu akan nampak bucu dia tegak. Jadi bila dia tegak, apa yang kamu boleh simpulkan? Macam tadi. Kamu boleh simpulkan dia punya sudut adalah 90 darjah. Okey, tak nampak lagi. Okey, cikgu tunjuk. Okey, yang warna B, warna hitam ni adalah garis lurus yang pertama. Yang warna biru ni adalah garis lurus yang kedua. Bila betul-betul dalam keadaan tegak. Cikgu ingat lagi sekali. Bila dia betul-betul dalam keadaan tegak, apa yang kita boleh tahu? Dia punya jumlah. Dia punya jumlah adalah 90 darjah. Jadi bila dia punya jumlah ni betul-betul dalam keadaan 90 darjah, dia punya jumlah ni betul-betul dalam keadaan 90 darjah, apa yang kita boleh simpulkan? 68 tambah dengan X. Sama dengan berapa agak-agak? Cikgu tak dengar. Sama dengan berapa agak-agak? 90. Ya, dia sama dengan 90 darjah. Okey. Sebutan yang serupa. Mana sebutan yang serupa? 68 dengan 90. Kenapa dia dalam sebutan yang serupa? Sebab dua-dua. Tak ada tu. Ya, dia tak ada huruf X. Jadi bila dia tak ada huruf X, sebutan serupa, kita nak buat apa? Tolak. Ya, kita kena pindahkan dia jumpa kawan dia. Jadi 68 ni positif. Kita nak bawa dia pergi jumpa kawan dia. Positif pindah ke sebelah, dia jadi apa?
Negatif. Ya, 90 tolak 68. Jadi 90 tolak 68 dapat berapa? 22. Ya, inilah jawapan untuk A. Inilah jawapan untuk A. Maksudnya apa? Maksudnya X dekat sini, dia punya darjah adalah 22 darjah. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi yang lain cikgu dah terangkan soalan A, masing-masing boleh cuba buat soalan B dan C. Okey, buat soalan B, buat soalan C, dah siap hantar dekat cikgu. Okey, tak apalah, kita buat B dulu. Siapkan B dulu. Masing-masing siapkan B dulu. Dah siap hantar dekat cikgu. Boleh ke? Alamak, tak dengar suara. Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, bagus. Ada yang dah dapat. Wow, terus. Kalau dah boleh buat B dengan C terus lagi bagus cikgu lagi suka. Okey, cikgu bagi lagi 3 minit. Ni siapa nama Wak Lisha kot ni? Oh, silap. Okey, silap Syarifah namanya. Bagus Syarifah. Dah. Leksa dah. Leksa dah hantar. Okey, bagus. Okey, ramai yang buat terus Bagus B dan C tu. Dah siap B terus buat C. Cikgu tunjuk terus. Okey, bagus. Okey, 2 minit lagi. Okey, Syarifah. Pandai Syarifah. Okey, bagus. Ya, betul. Pandai. Ya, pandai. Bagus. Sama-sama. Ya, betul, Leksa. Cikgu. Okey.
Okey, bagus. Jadi sekarang bagus cikgu dapatkan respon ramai yang betul, maksudnya kamu fahamlah dia punya konsep. Okey, yang tengah buat tu boleh je saja terus buat. Cikgu akan pergi kepada soalan B. Bila kita tengok kepada soalan B, kat mana dekat sini dia akan membentuk betul-betul petak. Maksudnya kita tahu dia dalam keadaan 90 darjah. Maksudnya X dengan 49 ni bila kita tambahkan dia akan membentuk 90 darjah. Bila dah jumpa X, kamu jangan pening pula. Kamu ingat apa yang cikgu ajar masa Sabtu Ahad hari tu. Masa cikgu ajar Sabtu Ahad hari tu, bila kita nak selesaikan untuk mencari nilai huruf, sama sahaja konsep dia, cari sebutan serupa. Lepas kita dah cari sebutan serupa, kita bawa dia jumpa kawan dia. Okey, sekarang 49 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Iya, dia jadi negatif. Sekarang ni 90 tolak 49 dapat berapa? 41. Iya, pandai. Inilah jawapan B kita. Okey, habis untuk B. Bagus, ramai yang betul. Tak ada lagi yang salah. Semua betul. Okey, kita pergi pula kepada soalan C. Kita pergi pula kepada soalan C. Bila kita nampak betul-betul dekat sini, dia betul-betul tegak. Dekat mana dia akan membentuk 90 darjah. Satu bulatan penuh, kamu kena faham. Satu bulatan penuh, dia memang membentuk 360 darjah. Sekarang cikgu nak kamu cuba bahagi 360 bahagi 4. Dapat berapa 360 bahagi 4? 90. Iya, sebab itulah dekat sini 90, dekat sini 90, dekat sini 90, dekat sini 90. Sebab apa? Sebab dia betul-betul tegak. Dia betul-betul dalam keadaan tegak. Tu nota kaki, kita panggil nota kaki. Jadi dekat sini 75 dengan X bila ditambahkan dia akan dapat 90 darjah. Jadi 75 tambah X, kita cari sebutan serupa. 75 dengan 90 tu sama kawan dia. 75 kena pindah ke sebelah. 75 tu positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi Negatif. negatif. Pandai. 90 tolak 75 kita akan dapat 15. iya 15. Inilah jawapan C. Kita dah selesaikan soalan A, B, C. Ingat ni, ingat. Betul-betul kena ingat. Okey, jelas ke semua? Jelas. Okey. Understand. Okey, bagus. Okey, habis dah dekat sini. Kita pergi pula pengukuhan kita kepada sudut yang berikutnya. Ni homework tau. Kenapa cikgu terangkan bahagian ni? Sebab cikgu hari tu Sabtu Ahad cikgu tak sempat untuk terangkan macam mana nak selesaikan homework. Cikgu tak sempat nak hantar penjelasan. Jadi cikgu gunakan. Sebab apa? Sebab kelas, setiap kelas dia bersangkut paut. Okey, kita pergi pula kepada ciri-ciri yang kedua. Mana ciri-ciri yang kedua? Mana yang cikgu bintang yang kedua? Yang ni. Bila dia dalam keadaan garis lurus, kamu kena ingat dia dalam keadaan 180 darjah. Jadi kita akan cuba buat soalan di sini. Kamu kena faham. Okey. Tengok. Bila dia dalam keadaan garis lurus. Bila dia dalam keadaan garis lurus. Apa yang kita kena nampak? Kita jangan nampak X dengan 87 lagi. Kita nampak dia akan membentuk 190 darjah. Mana dia punya 180 darjah? Ini garis lurus dia. Ini garis lurus, ini garis lurus, ini garis lurus. Bila kamu jumpa je dia dalam keadaan garis lurus, tak payah tengok yang dalam lagi. Kamu terus tahu dia punya total adalah 180 darjah. Jadi apa yang kita boleh baca dekat sini? X tambah 87. X bila kita tambah dengan 87, dia akan membentuk 180 darjah. Cari sebutan serupa. 87 dengan 180 ni dikira sebutan serupa. Dah cari, bawa dia jumpa kawan dia. Okey, 87 tu positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi. Positif pindah ke sebelah jadi apa? Negatif. Ya, negatif.
Sekarang 180 tolak 87. Dia jadi apa? 93. Ya, 93. Bagus. Inilah jawapan A. Apa beza dia yang tadi? Beza dia yang tadi dia membentuk 187. Kalau yang tadi dalam satu bulatan sama dengan 360 darjah, sekarang dia ada dua bahagian. Satu bulatan penuh kita tahu 360. Cikgu nak kamu buat 360 bahagi 2 dapat berapa? 360 bahagi 2 dapat berapa? 180. Ya, sebab itulah dekat sini belah atas ni 180 darjah, belah bawah pun 180 darjah. Satu bulatan penuh 360. Itu nota kaki dia. Okey, jadi sekarang dengan masa yang ada ni cuba buat B dan C. Cuba selesaikan rujuk contoh A yang cikgu tunjuk dekat depan. Tak faham boleh tanya cikgu. Cikgu, Wow. cikgu Ya. lag. Tak nampak skrin cikgu. Aduh, Tak ya ke? bergerak. Cikgu reshare balik. Okey, nampak dah skrin cikgu? Nampak dah skrin cikgu? Tak nampak juga cikgu. Eh. Yang lain nampak tak skrin cikgu? Nampak. Nampak. Itu Amal kena ni. Cuba masuk balik. Cuba keluar masuk balik. Okey. Okey. Okey, cikgu tengah chat Bagus, pandai. Iya, betul. Okey, bagus Zulaika dapat jawab. Okey, cikgu bagi lagi masa yang lain. Cuba buat guna masa yang ada ni untuk buat Bagus Azizul, pandai. Amal macam mana? Dapat nampak dah? Tak dapat juga cikgu. Ya ke? Sekejap. Pandai. Okey, bagus. Cikgu suka. Okey, cikgu bagi lagi masa. Betul, bagus. Ya, cikgu ni. Darwisi dapat buat tak? Boleh. Boleh Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi.
Okey, habis sudah masa. Jadi cikgu akan terangkan cara menjawab B dan C. Boleh ke cikgu mula terangkan ni? Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi bila kita nak jawab satu-satu soalan, cikgu tak nak kamu pandang benda lain dulu. Bila berkaitan dengan sudut, pandang kalau kamu nampak garis lurus, maksudnya di dalam keadaan 180 darjah. Dah pandang 180 darjah tu baru kamu pandang benda lain. Jadi dalam ni dia ada X dengan 135. Okey, jadi maksudnya bila X tu dengan 135 bila ditambahkan dia akan dapat 180. Cari sebutan serupa. Sebutan serupa di sini iaitu dia tiada X. Jadi 135 pindah ke 180 bagi yang kawan dia jumpa kawan dia. Ini positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. Jadi sekarang ni 180 tolak 135 dapat berapa? 45. Iya, kita dapatlah 45. Itu jawapan B kita. Itulah jawapan B kita. Okey, habis akhir sekali kita tengok kepada soalan C. Tak kisahlah garis lurus tu sangat macam mana pun. Garis lurus tak semestinya dia tegak macam ni ataupun dia tegak macam ni. Dia boleh sangat macam ni, dia boleh sangat macam ni, dia boleh sangat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam-macam. Macam-macam. Jadi, apa yang kamu kena nampak adalah cari garis lurus. Bila kamu dah jumpa garis lurus, bermakna kamu boleh faham satu benda, iaitu apabila dia ditotalkan, dia akan dapat 180 darjah. Jadi dekat sini kita ada X dengan 78. X tambah 78 sama dengan 180 darjah. Okey, cari sebutan serupa 78 dengan 180. Jadi X sama dengan 180 tolak 78. Jadi 180 tolak 78 dapat berapa? 102. Iya, inilah jawapan dia A, B, C. Inilah jawapan A, B, C. Salin. Siapa yang tak dapat tu sila salin. Sebab apa? Sebab cikgu nak pergi lagi jauh. Bila kamu tak faham yang belakang, macam cikgu nak pergi ke depan. Fahamkan yang ni. Fahamkan yang ni. Okey, semua jelas ke bahagian ni? Jelas sangat. Kejap. Baguslah. Kalau jelas sangat. Berapa? Bagi Ustaz Din. Okey, nah. Share 2 orang. Ada RM1 lebih. Okey, habis. Okey, jadi kita tengok balik nota kita yang asal tadi. Kita tengok nota kita balik yang asal tadi. Inilah nota kita. Yang ini cikgu dah terang. Nampak? Cikgu nak terang yang bintang je. Yang lain cikgu tak nak sentuh. Yang ni cikgu dah terang. Sekarang ni yang terakhir ni. Yang membentuk bulatan ni. Jadi apa yang kamu kena faham? Bila dia membentuk satu bulatan, tak kisahlah dia macam ni ke, dia akan dapat sama dengan 360 darjah. Dia tak kisah. Bila dalam bulatan ni dia tak ada syarat. Dia tak ada syarat. Macam mana? Okey, kita tengok kepada page yang berikutnya. Kita tengok kepada page yang berikutnya. Soalan A, soalan B, soalan C. Selagi kamu nampak benda yang boleh membentuk satu bulatan, nampak tu sudut tu boleh buat satu bulatan. Macam mana? Kalau kamu tengok A ni, kalau kamu tengok A, dia macam ni kan soalan dia kan. Tapi kamu boleh nampak, dekat mana sudut dia bergerak macam ni. Nampak tu? Dia membentuk satu bulatan. Maksudnya, dekat sini, total darjah dia adalah 360 darjah. Jadi dekat sini kita boleh buat apa? X tambah 78. X bila tambah 78 sama dengan
360 darjah. Cari sebutan serupa. 78 dengan 360 adalah sebutan serupa. Sebab dua-dua tak ada X dekat sebelah. Jadi 78 kena pindah ke sebelah. Jadi 78 tu positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi. Jadi apa? Negatif. Iya, dia jadi negatif 78. Jadi dekat sini kita boleh baca apa? 360 tolak 78. Kita akan dapat 282 darjah. Clue dia apa? Kamu takkan dapat selesaikan soalan ni kalau kamu tak faham yang satu bulatan tu adalah 360 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, bagus. Sekarang cuba buat B dan C. Hantar dekat cikgu. Cikgu nak tengok jawapan masing-masing. Dah siap? Dah siap? Hantar dekat cikgu. Belum siap? Sila buat. Cikgu minta izin mengunyah sikit. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tengah cek jawapan masing-masing. Baguslah Sharifah. Sharifah, laju. Okey, bagus. Okey, macam mana semua? Setakat ni jelas ke? Boleh faham ke setakat ni? Jelas sangat. Alhamdulillah, bagus. Okey, jadi habis sudah masa untuk yang siapa-siapa yang tak dapat lagi. Okey, cikgu tunjuk lagi. Okey, cikgu tunjuk.
Kalau tak faham, jujur dengan cikgu, tanya cikgu. Kat mana yang tak faham, bagi tahu. Supaya apa? Supaya cikgu dapat tolong. Sebab kalau kamu sakit, kalau kamu jumpa doktor, kamu sakit, kamu tak cakap pun kat doktor kamu sakit apa, macam mana doktor nak tolong? Walaupun cikgu ni bukanlah seorang doktor, tetapi cikgu pun nak tahu kamu tak faham yang mana. Jadi bila kamu tak faham yang mana, bolehlah cikgu fokus bahagian tu. Contoh dekat sini kan, kamu takkan dapat selesaikan soalan ni kalau kamu tak faham yang mana satu bulatan akan membentuk 360 darjah. Jadi dekat sini bila kita dah faham dia membentuk 360 darjah, jadi kita boleh tambahkan 115 tambah X sama dengan 360 darjah. Cari kawan dia. 115 dengan 360 adalah sebutan serupa. Maksudnya dia kawan. Jadi kita kena pindahkan 115 jumpa kawan dia. 115 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia. Jadi Negatif. ya, dia jadilah negatif. Jadi 360 tolak 115 dapat berapa? Dapat berapa? Kita akan dapat 245. Iya, 245. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Macam mana kita nak selesaikan satu-satu. Okey, last kali untuk soalan dekat sini cikgu akan buat soalan C. Masing-masing tengok kepada soalan C. Kamu takkan dapat nak selesaikan soalan C kalau kita tak tahu yang total darjah dia adalah 360 darjah. Jadi bila kita dah tahu total dia adalah sama dengan 360 darjah, barulah kita boleh tambahkan X tambah 21 sama dengan 360 darjah. Ingat apa yang cikgu ajar Sabtu dan Ahad. Cikgu buat extra kelas 2 kali Sabtu dan Ahad supaya kamu boleh faham macam mana nak selesaikan. Cari sebutan serupa 21 pindah ke sebelah. X sama dengan 360 tolak 21. Jadi 360 tolak 21, kita akan dapat jawapan dia 339 darjah. Itulah jawapan A, B, C. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Understand. Faham. Okey, Understand. bagus. Okey, understand ke, faham ke? Bagus. Cikgu suka. Okey. Jadi kalau tak faham, bagi tahu cikgu. Okey, boleh ke cikgu teruskan ke soalan yang seterusnya? Boleh ke ni? Boleh. Seorang je boleh, mana yang lain boleh ke? Boleh. Boleh, Gu. Okey. Okey, jadi masing-masing kita tengok kepada soalan yang berikutnya. Jeng, jeng. Okey, jadi kepada soalan yang berikutnya, cikgu nak kamu sendiri selesaikan. Cikgu tak buat dulu. Cikgu tak buat dulu. Cikgu nak kamu sendiri yang cuba cari idea macam mana nak buat. Okey, cuba masing-masing buat. Lexa, cuba buat yang ni, Lexa. Ya ke? Okay. Okey, bagus Zulaika. Oh yo. Okey, bagus Zulaika. Haha. Bagus, pandai. Okey, ni siapa namanya ni? Audrey. Audrey memang bagus. Bagus Audrey.
Okey, cikgu masih menunggu yang lain. Okey, bagus. Apa nama ni? Okey, bagus sekali. Pandai kali. Okey, cikgu suka. Okey, Ammar Haziq pandai. Betul. Okey, Sharifah bagus. Betul jawapannya. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Boleh ke 2 minit? 2 minit je 2 minit. Okey, Uyo Aisyah Zahra bagus. Pandai. Terus buat tu dua-dua bagus, pandai. Okey, habis sudah masa. Bagi yang tak dapat boleh tengok di hadapan macam mana cikgu nak selesaikan. Okey, yang tak dapat boleh tengok dekat depan. Cikgu kena terus. Sebab apa? Sebab apa masa pun dah 1.5 jam. Okey. Jadi cikgu terus dekat depan ni. Apa yang kita boleh nampak dekat sini? Garis lurus. Kalau kita boleh nampak garis lurus sama dengan berapa darjah? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 180. Iya, kita punya darjah bila ditotalkan dia akan dapat sama dengan 180 darjah. Maksudnya 3Pi tambah dengan 60. Kita akan dapat 180 darjah. Step pertama cari sebutan serupa. Mana sebutan serupa dekat sini? Bagi tahu cikgu, mana sebutan serupa dekat sini? 60 dengan 180. Iya, kenapa kita cakap tu sebutan serupa? Tak ada huruf. Ya, dia tiada huruf. Jadi kita kena pindah. Kita kena pindah bagi jumpa kawan dia. 60 tu dia dalam keadaan positif ke negatif sekarang ni? Positif. Iya, dia punya simbol dekat belakang ni. Maksudnya dia positif. Bila positif, pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Iya, dia jadi negatif. Sekarang selesaikan 180 tolak 60 dapat berapa? 120 darjah. Okey, kita nak cari nilai P. Kita nak cari nilai P. Jadi bila kita nak cari nilai P, apa yang kamu kena fokus? Bila kamu nampak nombor dengan huruf duduk kiri kanan, dia dalam keadaan darab. Kalau nombor duduk atas bawah, maksudnya dia dalam keadaan bahagi. Jadi bila 3P duduk kiri kanan, kita nak kena alik ke sebelah, kita kena faham dia dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi
Bahagi. Pandai. Bahagi. Jadi 120 bahagi 3 dapat berapa? 40. Iya, inilah jawapan dia. Bagi yang tak dapat sila salin. 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 Tak dapat sila salin. Ada soalan jangan tanya jangan tanya cikgu pula. Maksud cikgu ada soalan tanya cikgu. Jelas ke semua untuk soalan ni? Boleh faham ke? Understand. Understand. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Azizul, boleh faham ke soalan ni Azizul? Okey ke? Okey, Cikgu. Okey, bagus. Okey, kita akan pergi pula kepada soalan B. Masing-masing pergi tengok kepada soalan B. Cuba selesaikan soalan B. Cikgu bagi 3 minit. Okey, untuk yang dah selesaikan tu bagus. Boleh pergi kepada page bawah. Boleh cuba selesaikan page bawah. Untuk yang dah hantar soalan B, dah faham cara penyelesaian untuk soalan B, boleh cuba soalan-soalan yang berikutnya. Wow, terus dapat. Bagus sekali. Pandai. Okey, Zulaika. Pandai. Okey, bagus. Ramai yang dapat jawab. Bagus, Alexa. Betul. Siapa nama ni? Okey, bagus. Atira. Betul. Atira tengok Demon Slayer ni. Ni Demon Slayer punya karakter ni. Okey. Okey, Ammar. Bagus. Pandai. Betul. Okey, siapa lagi nak cek dengan cikgu? Hantar dekat cikgu. Nak cek hantar. Cikgu boleh betulkan kalau salah. Okey, 1 minit lagi. Cikgu akan tunjukkan jalan kerja di hadapan. Okey, habis masa. Boleh ke cikgu tunjuk kat depan? Nak dengar suara sikit boleh ke? Alamak, tak dengar suara. Boleh ke cikgu nak tunjuk kat depan? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi bila kita nampak satu garis lurus dekat sini, kita kena faham total dia sama dengan berapa darjah. Berapa darjah total dia kalau dia garis lurus? 180. Okey, kita akan dapat 180 darjah. Jadi dekat sini kita kena faham 2pi tambah 5. Dia just buat confuse sahaja. Tapi kita kena faham lah. Jangan tertipu. Dekat sini kita totalkan semua. Kita akan cakap dia sama dengan 180. Bulatkan sebutan yang serupa. Ingat apa-apa jadi pun cari sebutan serupa. 5, 75, 180. Dia dikira sebagai sebutan yang serupa. Kenapa? Sebab dia tiada huruf. Kamu boleh terus selesaikan 5 dengan 75 ni. Kenapa? Sebab sebutan serupa dia boleh diselesaikan. Kalau tak nak selesaikan pun tak apa kalau nak pindahkan dulu. Okey je cikgu, okey je. Sebab ada yang buat pindahkan dulu, ada yang buat selesaikan dulu. Jawapan dia sama sahaja. Okey, jadi tapi kat sini cikgu pindahkan Cikgu pindahkan 75, cikgu pindahkan 5, jumpa kawan dia. Jadi 2pi sama dengan 180.
75 ni positif, pindah ke sebelah jadi negatif. 5 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini kita boleh terus selesaikan. 180 tolak 75 tolak 5. Kita akan dapat 100 darjah. Okey, kita tengok 2P. 2 dengan P dia duduk kiri kanan, maksudnya dia dalam keadaan darab ke bahagi? Siapa nak beritahu cikgu? 2 dengan P duduk kiri kanan, maksudnya dia dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Iya, 100 bahagi 2 kita akan dapat 50. Inilah jawapan B. Ramai yang betul. Bagus. Cikgu suka. Okey. Jadi berdasarkan soalan dekat depan ni, kita boleh pergi kepada level yang seterusnya. Kita akan selesaikan soalan-soalan dekat depan ni. Kalau tak sempat kat bawah ni tak apa. Cikgu tak okey je. Cikgu okey je. Sebab apa? Cikgu memang akan ada masa untuk teruskan. Cikgu akan ada masa untuk ajar kamu. Tapi konsep penyelesaian ni, cara untuk kamu buat ni, cikgu nak ajar malam ni juga. Okey. Jadi sekarang kita ada 2 huruf yang kita kena cari. Cikgu tak nak ajar lagi. Cuba selesaikan soalan berikut. Cari nilai X dan cari nilai Y. Ya Allah, pandai betul. Inilah jawapan dia, pandai. Ingat tips daripada cikgu, cari garis lurus. Iya. Cari nilai X dengan Y. Okey, cikgu bagi. Okey, cuba buat. Okey, bagus. Mencuba tu penting. Okey, dah cari X tu betul dah. Betul dah tu cari X.
Okey, cikgu bagi lagi 2 minit lepas tu cikgu tunjuk tau. Kita ada lagi 4 soalan. Mana Audrey ni? Selalu Audrey dapat jawab soalan ni. Iya. Betul. Pandai. Apa namanya ni? Bagus sekali. Wow. Syarifah ni dah boleh 100 dah kot kalau soalan ni. Yeah. Oh yo, pandai. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan soalan di hadapan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu nak kamu nampak macam mana cikgu cuba selesaikan. Okey, dia nak selesaikan, boleh ke cikgu mula tunjuk? Nak dengar sikit, boleh ke? Boleh. Okey, dia nak selesaikan kamu cari 3 benda. Ingat tahu kalau masuk exam ni kamu cari 3 benda je. Benda apa? Yang pertama, kamu cari bentuk 90 darjah. Yang kedua, kamu cari bentuk garis lurus. Yang ketiga, kamu cari bulatan. Jadi sekarang ni kita tengok, kita tak boleh nak selesaikan bulatan. Dan dia tak ada pun bentuk nombor 1 ni, iaitu bentuk betul-betul tegak. Dia ada bentuk garis lurus. Sekarang, cikgu akan tunjukkan cara nak selesaikan. Cikgu nak kamu dapat macam mana cikgu selesaikan satu-satu. Okey, soalan dekat atas dan soalan dekat bawah. Soalan yang sama sahaja, jangan buat pening. Okey, cikgu nak tunjuk dekat kamu garis lurus. Macam mana kita nak cari garis lurus dia? Ini garis lurus yang pertama. Kenapa cikgu buat garis lurus tu? Sebab daripada garis lurus ni, cikgu akan dapat dia punya total sama dengan 180 darjah. Okey, kita akan dapat total dia 180 darjah. Jadi apa yang kamu kena ambil? Ambil 75. Ambil X. Ambil 50. Kita totalkan dengan 180 darjah. Cari sebutan yang serupa 75, 50, 180. Pindahkan semua ke sebelah. Sebab apa sebutan serupa? Kita kena bawa dia jumpa kawan dia. 180 positif 50 pindah ke sebelah dia jadi negatif 50. Positif 75 pindah ke sebelah jadi negatif 75. Kita selesaikan 180 tolak 50, tolak 75. Dapat berapa semua? Cikgu nak dengar sikit, dapat berapa X tu? Dapat berapa X tu? Cuba kira. 55. Iya, kita akan dapat jawapan dia sama dengan 55. Inilah jawapan untuk X. Tapi kamu kena faham, dia ada nilai Y pula. Selesai dah X, kita buat pula Y. Untuk cari Y, cikgu akan teruskan kepada garis lurus. Apabila cikgu nampak garis lurus, cikgu tak fikir panjang. Cikgu akan terus samakan dia dengan 180 darjah. Apa yang ada dekat sini? Ada 2Y dengan 50. Jadi kita totalkan dengan 180. Bawa sebutan yang serupa pergi ke sebelah. 2Y 180 tolak 50. Kita selesaikan. 180 tolak 50 kita dapat 130. 2 dengan Y bila dia duduk kiri kanan dia dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Iya, 130 bahagi dengan 2. Sekarang cuba tekan kalkulator. 130 bahagi 2 dapat berapa? 65. Iya, inilah jawapan Y. Jelas ke semua? Inilah cara kita nak cari X dan Y. Okey ke? Okey, boleh faham ke semua macam mana cikgu terangkan dekat depan? Boleh.
Okey, jangan risau. Ini akan masuk SPM. Nanti form 5 nanti kalaulah kita punya kelas masih diteruskan, cikgu akan tunjuk balik. Okey, macam ni, macam ni, macam ni. Cikgu akan ajar balik apa yang kamu belajar masa form 1. Okey, jadi sekarang kita cuba selesaikan soalan yang berikutnya. Cuba cari X dan cuba cari Y. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan. Ada kalau cikgu tunjuk kat ni. Untuk siapa-siapa yang nak salin correction, cikgu ni kejap untuk siapa-siapa yang nak salin correction boleh salin Oh, bagus. Dah nampak dah ni. Nampaknya ramai dah nampak. Bagus. Bagus, Lexa. Okey, boleh cuba jawab untuk soalan nombor 2 Cikgu bagi 3 minit. Cikgu bagi lagi 3 minit. Oh, bagus lah. Dah boleh nampak dah tu, Amar. 40 tambah X tambah tu Y lah, bukan X. Y sama dengan okey. Okey, lagi 2 minit Okey. 32. Okey, betul. Pandai. Okey, bagus. Altirah. Okey, adik. Okey, 1 minit lagi.
Okey, cuba 1 minit lagi. Azizul dapat tak tu? Dapat tak dapat cikgu? Dapat tak dapat. Okey, tak apa. Okey. Okey, jadi cikgu akan mula tunjukkan soalan nombor 2 sebab masa bergerak. Jadi cikgu akan mula tunjukkan. Boleh tengok boleh tengok. Cikgu nak kamu tengok macam mana apa yang salah, apa yang betul supaya kita boleh tengok macam mana apa yang kita buat tu betul ke tak. Tak apa, yang penting tu buat. Sebab apa? Sebab bila kita buat, kita boleh nampak. Oh. Bila kita buat, kita boleh nampak kat mana kita salah. Tu yang pertama. Bila kita dah nampak kat mana kita salah, maksudnya kita tahu dah lepas ni kita nak betulkan yang mana. Okey, jadi yang pertama dekat sini cikgu kena cari Y. Okey, kalau dekat sini cikgu tunjuk dua lukisan supaya kamu nampak. Okey, yang pertama sekali dekat atas cikgu tunjuk dekat kamu macam mana nak cari Y. Okey, tengok ni. Cikgu guna satu garis lurus. Jadi bila cikgu nampak satu garis lurus ni, maksudnya tak payah nak fikir panjang. Kita punya ini adalah sama dengan 180 darjah. Kamu kena cari Y betul-betul. Kalau kamu silap cari Y, jawapan X kamu automatik salah. Dia bersangkut. Dia bersangkut. Jadi apa yang ada dalam 180 ni? Daripada sini kita ada 32. Daripada sini kita ada 40. Daripada sini kita ada Y. Jadi barulah kita totalkan dengan 180 darjah. Kita bulatkan sebutan yang serupa. Kita bulatkan sebutan yang serupa. Kita bawa pindah dia jumpa kawan dia. 180 positif jadi negatif 40. Positif jadi negatif 32. Jadi daripada sini 180 kita boleh selesaikan. Tolak 40 tolak 32. Kita akan dapat Y sama dengan 180 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, dengar sini yang elok. Kalau dalam exam nilai Y tu salah. Kalau nilai Y tu salah, apa yang kita kena buat? Nilai Y tu kalau salah, automatik X tu akan salah. Jadi daripada nak hilang 3 markah, dia sama ada 2. Sama ada kamu dapat 3 markah atau kamu hilang 3 markah. Okey, jadi bila kita dah dapat nilai Y kita yang betul, kita tulislah nilai Y kita. Nilai Y kita sama dengan 108 darjah. Jadi dekat sini, apa yang cikgu boleh nampak? Cikgu nampak satu garis lurus. Nampak garis lurus yang warna hijau ni? Garis lurus yang warna hijau ni dekat sini menandakan dia adalah satu garis lurus. Jadi dekat sini kita boleh baca dia punya total adalah 180 darjah. Apa yang ada dalam 180 darjah dekat warna hijau tu? Kita ada 108. Kita tulis 108. Dan akhir sekali kita ada X. Kenapa cikgu tak tulis Y? Sebab Y dah sama dengan 108. Sama dengan berapa? Sama dengan 180. Kenapa? Sebab dia membentuk satu garis lurus. Jadi 108 kita bawa sahaja pindah ke sebelah. 180 tolak 108. Jadi dekat sini X tu kita akan dapat 180 tolak 108. X tu kita akan dapat 72. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh.
Okey, okey, siapa-siapa yang salah salin correction sebab dia yang salah tadi. Tapi tak apa, kita cuba. Okey. Dan siapa yang betul cikgu ucapkan tahniah. Siapa yang tak buat sila buat. Okey, jadi macam cikgu bagi tahu tadi, kita akan pergi kepada soalan C. Masing-masing kita akan pergi kepada soalan C. Berdasarkan dua contoh yang cikgu dah tunjuk dekat depan, kita fokus kepada satu contoh je lah. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada contoh yang diberikan dan cuba buat soalan C. Cari nilai X dan cari nilai Y. Okey, ini cikgu bagi 3 minit okey kot. 3 minit. Kena ada jalan kerja tau Kena ada jalan kerja. Ni sebab tu cikgu bagi ni. Tu jalan kerja. Siapa yang tak dapat sila salin. Oh, bagus Zulaika. Pandai. Bagus sekali. Pandai. Okey, bagus. Okey, cikgu check je Okey, pandai. Bagus. Okey, boleh buat boleh buat cari nilai X, cari nilai Y 1 minit lagi. Cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Okey, betul. Bagus. Okey, jadi masing-masing. Sekejap, saya tak pasti betul ke tak. Okey, tapi tak apa. Cikgu tunjuk kat depan.
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Cikgu minta maaf lah. Sebab cikgu kena bagi ruang untuk kamu mencuba. Kalau kamu tak cuba, ingat cakap cikgu, nanti kamu blank nanti nak jawab exam nanti. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan cuba jawab. Okey, yang pertama sekali, kalau salah sila salin correction. Okey, jadi cikgu nak mula buat dekat depan. Boleh ke nak dengar suara sikit? Boleh ke cikgu nak mula buat kat depan? Boleh. Okey. Yang pertama sekali kamu nak pilih. Ada yang pilih buat dekat sini. Ada yang pilih buat dekat sini. Kamu kena faham kalau kamu pilih buat dekat situ boleh tak jadi masalah. Kita tahu dia punya adalah sama dengan 180. Tapi 2x tambah y sama dengan 180. Macam mana kita nak cari x? Macam mana kita nak cari y? Jadi tak boleh nak diselesaikan. Kita ambil mudah. Kita ambil yang ada nilai. Kita ambil satu-satu nilai. Okey. Jadi dekat sini bila kita nak ambil satu-satu nilai masing-masing, kita kena pilih dekat sini. Sebab apa? Dekat sini kita ada nilai 76. Jadi dekat sini kita dapat total dia. Total dia adalah sama dengan 180 darjah. Apa yang ada dekat sini? Ada y dengan 76. Jadi dekat sini y tambah 76 sama dengan 180. 76 ni positif. Jadi positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia akan jadi negatif. Jadi 180 tolak dengan 76, kita akan dapat 104 darjah. Ini adalah untuk dy. Bila kita dah dapat dekat y, jadi kita terus tulis yang y ni adalah sama dengan 104 darjah. Jadi dekat sini barulah kita boleh ambil yang garis lurus. Jadi bila yang garis lurus, kita boleh totalkan dia punya darjah adalah sama dengan 180 darjah. Jadi apa yang ada dekat sini? Ada 104. Dan ada 2x. Tambahlah dengan 2x. Jadi total dia adalah 180 darjah. 104 ni positif. Positif pindah ke sebelah. Dia jadi negatif 104. 180 tolak 104. Kita akan dapat 76. 2x bila nombor dengan huruf duduk dalam kiri kanan. Dia dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Ya, 76. Bahagilah dengan 2. Dekat sini kita akan dapat jawapan dia 38 darjah. Inilah jawapan yang betul bagi X dan bagi Y. Dia tak semestinya kita kena cari X dulu. Tak. Tak. Dia adalah kita nak cari mana dulu bergantung kepada apa nilai yang ada. Kita guna nilai yang ada untuk kita rujuk dan dapatkan jawapan yang lain. Jelas ke contoh nombor 3 yang cikgu tunjuk ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Yang lain macam mana? Nak dengar suara sikit? Boleh ke? Okay. Okey. Bagus. Salin correction. Siapa-siapa yang salah salin correction. Okey. Jadi kita ada lagi 2 soalan. Lepas tu dah nak habis dah masa kita. Kita buat lagi 2 soalan. Lepas tu cikgu simpulkan. Cikgu simpulkan. Okey. Jadi dekat sini cikgu tak sempat nak ajar yang ni. Sebenarnya yang ini kalau kamu faham yang ini. Yang cikgu tunjuk ni. Silap. Kalau kamu faham apa yang kita buat pada hari ini, automatik yang lain mudah aje. Serius cikgu cakap. Automatik yang lain ni mudah aje. Sebab apa? Sebab bila kamu nampak dekat sini garis lurus, kamu boleh nampak dia 180 darjah, 180 darjah, 180 darjah. Jadi itu adalah fokus cikgu. Kalau cikgu tak pergi ke sini tak apa. Cikgu tak menyesal. Sebab apa? Cikgu menyesal kalau kita tak kukuh yang ini. Jadi kita akan selesaikan soalan D. Masing-masing pergi kepada soalan D. Cuba buat soalan D. Cari nilai X dan Y. Jangan risau. Jangan risau. Kita akan pergi juga. Jangan risau.
Charge. Chess. Buat apa? Boleh. Itu bukan tadi kan cikgu. Tadi. Cek. Siapa punya? Dah guna tak sini? Main dalam ni je. Orang sekarang main pingpong lah. Nak main chess pula. Dah tu wiring power lagi. Nantilah, tak payah lah. Dah nak 10.30 dah. Tak payah, tak payah. Esok lah, esok. Tengok tu. Firas, bawa sini bendanya. Mainlah satu game kat sini. Tak nak main sini. Malu. Tak nak nanti kat kelas ramai-ramai. Kenapa tak nak ke situ? Cikgu tak power. Dah. Dah habis prep dah. Okey, jadi masing-masing yang dah siap boleh hantar dekat cikgu. Cikgu bagi masa lagi 2 minit. Okay. Okey, bagus. Azizul dapat buat tak Azizul? Sikit aku. Sikit. Okey, tak apa-apa. Cikgu nak yang dalam ni, malam ni, cuba. Cikgu bagi, dia lagi 1 minit lagi. Cuba buat. Cuba buat. Ingat sebutan serupa yang cikgu ajar tu. Ingat sebutan serupa tu. Siapa ingat sebutan serupa yang cikgu ajar tu, dia dapat faham. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan dekat depan. Okey, boleh ke cikgu mula tunjuk dekat depan ni? Boleh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, yang pertama dekat sini agak-agak kita nak kena cari nilai X ke kita nak cari nilai Y? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Y.
Ya, betul. Jadi bila kita nak cari nilai Y, kamu kena nampak garis lurus dekat Y tu dekat mana? Ini garis lurus dia. Jadi bila ini garis lurus dia, kita boleh nampak apa? Total dekat sini adalah sama dengan theta, sama dengan 180 darjah. Apa yang ada dalam 180 darjah? Ada 126 dengan Y. Jadi 126 tambah dengan Y sama dengan 180. 126 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Okey. Okey, 180 tolak 126. Kita dapat berapa Y tu? 54. Ya, pandai. Okey. Okey, selesai. Jadi Y dekat sini adalah sama dengan 54 darjah. Kemudian barulah kita cari X. Bila kita nak cari X, mana garis lurus yang kita kena pakai? Ini adalah garis lurus yang kita kena pakai. Ini adalah garis lurus yang kita kena pakai. Jadi, apa yang kita kena totalkan dekat sini? Total dia sama dengan 180 darjah. Apa yang ada dalam 180 darjah ni? Dia ada X. Tulis X. Dia ada X. Tambah X. Dia ada X. Tambah X. Lepas tu dia ada 54. Tambah 54. Total dengan 180 darjah. Okey, cikgu soal dekat kamu. Mana satu sebutan serupa? Satu X ni sebutan serupa dia dengan apa? Apa sebutan serupa? Apa gang dia lagi? Skrin cikgu lag ke? Oh, skrin cikgu lag. Okey. Okey, kejap Okey, nampak? Okey. Okey. Satu X dekat sini, apa sebutan serupa dia? Mana satu kawan dia lagi? Mana satu kawan dia lagi? Mana satu sebutan serupa yang sama dengan satu X tu? 1X. Ya, satu Satu X. X. Sama juga dengan sini. Kenapa tiga-tiga tu cikgu bulatkan jadi sebutan serupa? Sebab semua ada pemboleh ubah. Ya, semua ada pemboleh ubah iaitu huruf X yang sama. Yang kedua, cikgu bulatkan 54. 54 sebutan serupa dengan 180. Kenapa dia sebutan serupa? Tak ada pemboleh ubah. Sebab tak ada huruf. Ya, pandai dia tak ada huruf. Jadi X ni kita boleh tambah 1 tambah 1 tambah 1. Kita dapat 3X. 54 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Iya. Jadi dekat sini 180. 180 tolaklah dengan 54. Kita dapat 126. 3. Bila dia duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan darab ke bahagi? Bahagi. Ya, darab ni, darab. Oh. Darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 126 bahagi 3. Dekat sini X kita akan dapat 42 darjah. Ni jawapan dia. Jadi yang tak dapat tu boleh salin correction. Boleh salin jalan kerja. Sebab apa? Jalan kerja yang cikgu tunjuk dekat kamu malam ni. Satu-satu. Cikgu jelaskan satu-satu dan cikgu bagi tahu reason dia sekali. Kenapa dia jadi macam ni? Kenapa dia jadi macam tu? Okey, sejujurnya soalan yang dekat depan ni. Kalaulah ada juga form 5 yang tak dapat nak jawab soalan macam ni. Cikgu serius. Cikgu tak tipu. Ada form 5 tak dapat nak jawab soalan macam ni. Okey. Jadi kamu ni dikira ada peluang. Peluang untuk fahamkan nak jawab soalan-soalan yang macam ni. Gunakan peluang ni. Okey, soalan yang terakhir malam ni. Okey, kita boleh cuba selesaikan soalan E. Cikgu nak masing-masing cuba jawab. Cuba selesaikan soalan E. Rujuk contoh yang cikgu dah bagi dekat sebelah. Okey, cikgu bagi dalam masa 5 minit. Lepas tu cikgu terang habis dah kelas kita. Boleh ke semua? Boleh. Okey, cuba tahu. Sekurang-kurangnya matematik ni ramai sangat orang jauh, orang anggap tu susah. Padahal konsep ni konsep yang sama je. Macam nak cari X, Y. Padahal siapa faham sebutan serupa dengan siapa faham yang positif jadi negatif, dia dah boleh terus selesaikan dah.
Okey, cuba buat soalan yang terakhir untuk malam ni. Cikgu check kejap untuk yang lain. Okey, bagus. Cikgu, jawapan yang X ada titik perpuluhan ke? Tu nanti cikgu selesaikan. Rasa tak ada kot. Tak ada. Soalan-soalan ni tak ada. Tak ada titik perpuluhan. Kejap. Tak ada. Tak selesai lagi tu. Tak dapat ikut X. Okey, tak apa. Okey, 2 minit lagi boleh cuba. Cikgu bagi peluang ni cuba. Darwisi dapat tak tu Darwisi? Tak. Tak dapat. Okey, tak apa. Balance. Ramai yang dapat juga ni. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi lagi masa 2 minit cuba. Ammar. Ammar bagus. Cikgu nak tanya. Lexa dapat tak soalan dekat depan? No. Tak dapat. Okey, tak apa. Okey, 1 minit lagi. Cikgu, Ya. yang jawapan ni memang ada perpuluhan ke? Tak ada. Dia tak ada perpuluhan. Okey, terima kasih. Okey. Saya dapat jawapan perpuluhan. Kejap cikgu kira balik. Tak ada perpuluhan lah. Okey, jadi cikgu mula tunjuk dekat depan. Kita ada baki lagi 3 minit. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan soalan di hadapan. Boleh ke cikgu mula tunjuk? Boleh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Macam mana nak selesaikan? Cikgu akan tunjukkan dekat depan. Okey, yang pertama sekali kita nak cari nilai Y. Okey, macam cikgu cakap, kalau kamu tak jumpa garis lurus, kamu cari dia petak. Bila kamu nak cari dia petak, dekat sini kita ada satu petak. Jadi kalau dia petak, maksudnya dia dalam keadaan berapa darjah? Kalau dia petak, dia dalam keadaan berapa darjah? 180. Salah. Kalau dia petak, dia dalam keadaan 90 darjah. Jadi Y tambah dengan 46. Y tambah dengan 46, kita akan dapat 90 darjah. 46 tu positif. Kita pindahkan positif.
jadi negatif. Okey, sekarang tolong cikgu. 90 tolak 46 dapat berapa? Ah, 44. okey, kita akan dapat 44. Jadi maksudnya nilai Y tu adalah sama dengan 44. Itulah cara untuk kita cari nilai Y. Untuk cari nilai X, macam mana nak cari nilai X? Barulah kita gunakan satu garis lurus. Kenapa 130 tu macam tak ada function pun? Dia saja je. Okey, jadi dekat sini apa yang kita boleh dapat? 180 lah total dia. Apa yang ada dekat sini? Y. Y tambah 46 tambah 3X. Sama dengan 180. Y kita dah dapat tadi 44. Masukkan 44 dekat sini. Tambah 46 tambah 3X sama dengan 180. Pindahkan yang sebutan serupa ke sebelah sana. 180 tolak 44 tolak 46. Jadi dekat sini kita dapat 3X. Selesaikan 180 tolak 44 tolak 46 dapat berapa? 90. Ya. 3 tu darab pindah ke sebelah dia jadi berapa bahagi? 90 bahagi 3 dapat berapa? 30. Ya, itulah jawapan dia. Itulah jawapan X dan jawapan Y dia. Apa clue dia dekat sini? Clue dia petak. Sama dengan 90 darjah. Jadi kamu kena ingat 3 benda. Ingat cakap cikgu bila dia suruh cari sudut, ingat 3 benda. Yang pertama garis lurus. Garis lurus kita tahu dia sama dengan 180 darjah. Yang kedua bila dia dalam keadaan betul-betul petak. Bila dia dalam keadaan betul-betul petak maksudnya dia dalam keadaan 90 darjah. Akhir sekali bila dia boleh membentuk satu bulatan penuh. Bila kita nak pakai bila dia dapat 360 darjah. Cikgu tak pakai 360 darjah ni kenapa? Sebab dekat sini cikgu tak ada nilai. Kalau cikgu ada nilai dekat sini, cikgu boleh pakai 360 darjah. Cikgu nampak dia membentuk bulatan. Tapi bila dekat situ tak ada nilai, maksudnya dia putus. Maksudnya dia terputus. Dia ada nilai sampai sini sahaja. Jadi dekat sini kita tak boleh pakai 360 darjah. Kita hanya boleh pakai iaitu yang pertama bila dia 180 darjah. Kedua 90 darjah. Take note. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak kamu faham dan kamu cuba terjemahkan setiap soalan tu. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita pada malam ini. Cikgu ucapkan terima kasihlah atas fokus yang diberikan, komitmen yang ditunjukkan. Cikgu minta maaf lah atau ada kekurangan apa-apa dari pihak cikgu. Okey, jadi kita jumpa lagi minggu depan. Okey semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam, Cikgu. Waalaikumsalam, Okey. cikgu. Okey. Baik, Cikgu. Bye. Terima Bye kasih. Audrey. Sama-sama.